ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبرك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نعوذ كلمات الله التامة التي لا يجاوزها نبر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yang hormati puan penulis majlis pada petang ni yang diraihkan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada petang yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu demi untuk mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam pertemuan kita bulan yang lalu kita telah menyatakan bahawasanya salah satu daripada cara menunjukkan kita cinta, sayang dan kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita mempelajari sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dah ambil dah yang pertama daripada keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ni kita akan sambung dan kita akan ambil keistimewaan yang kedua, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar yang dikarang oleh Syekh Mustafa As-Sibai, dan saya pun pernah kongsi dah kitab ni dengan muslimin dan muslimat di dalam grup. Jadi mudah-mudahan ianya boleh dijadikan sebagai panduan dalam kita nak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok yang kedua di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap peringkat hidupnya amat jelas sejak perkahwinan bapa baginda iaitu Abdullah dengan ibu baginda Aminah sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, sumber pencarian baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya ke luar Makkah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskannya sebagai rasul yang mulia. Kita juga mengetahui secara lebih detail, jelas dan sempurna setiap hal ehwal baginda selepas perutusan tersebut daripada setahun ke setahun. Ini menjadikan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam jelas dan terang seumpama matahari. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik barat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya tokoh yang lahir di bawah sinar matahari. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Mustafa As-Sibai ini berkaitan dengan kelebihan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam amat jelas, terang dan dapat diceritakan bermula daripada perkahwinan mak dan ayah Nabi kita Muhammad SAW sehinggalah baginda wafat. Sedangkan kita tengok tokoh-tokoh yang ada di dunia ni, tokoh-tokoh yang ada di dunia ni, kebanyakannya kita hanya tahu bila mereka dah besar, bila mereka dah berjaya. Tapi kita tak tahu secara detail bagaimana kehidupan keluarga dia sebelum dia dilahirkan, di zaman kanak-kanak dia dan sebagainya. Kita tengok siapa tokoh yang masyhur. Kita tengok Queen Elizabeth lah yang baru mati pun ni, kan? Jadi sejarah kehidupan dia tidak dapat diceritakan secara detail seperti mana sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah kehidupan Nabi SAW diceritakan secara detail, secara mutawatir, secara bersambung, tidak terputus sanadnya. Kita tahu bagaimana kisah perkahwinan antara Abdullah dengan Siti Aminah, dan kita tahu bagaimana Abdullah ayah kepada Nabi SAW yang disebut sebagai Zabih,
Iaitulah orang yang bakal disembelih. Kerana Abdul Muttalib, dia telah bernazar, sekiranya Allah Ta'ala kurniakan kepada dia 10 orang anak lelaki, maka dia akan sembelih seorang sebagai nazar dia. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan 10 orang anak lelaki kepada Abdul Muttalib. Dan bila Abdul Muttalib dapat 10 orang anak lelaki, maka dia perlu membayar nazar dia. Jadi bila dia perlu bayar nazar dia, maka dia akan buat undian. Mana-mana nama yang naik, maka anak itulah yang akan disembelih oleh Abdul Muttalib. Jadi akhirnya bila dicabut undi, naik nama Abdullah. Itulah anak kesayangan Abdul Muttalib. Jadi bila naik nama Abdullah, orang pun bagi nasihat kepada Abdul Muttalib. Dia kata, janganlah anak ni bagus, soleh dan sebagainya. Dan Abdul Muttalib juga rasa berat hati nak sembelih Abdullah. Akhirnya maka pergi jumpa seorang, kita kata kalau zaman kita sekarang ni, kita sebut apa, kira macam Tok Bomoh lah. Kan, jumpa Tok Bomoh. Iaitulah di Madinatul Munawwarah. Zaman tu belum nama Madinah, tapi nama Yathrib. Di mana wanita ni dia kata, kamu boleh tebus Abdullah ni dengan unta. Kamu boleh tebus Abdullah dengan unta. Jadi kamu buat cabutan. Setiap kali naik nama Abdullah, maka kamu perlu sembelih 10 ekor unta. Setiap kali naik je nama Abdullah, kamu kena sembelih 10 ekor unta sebagai pertukarannya. Jadi Abdul Muttalib pun setuju dengan apa yang dicadangkan oleh wanita ni. Dia balik ke Mekah, dia pun buat cabutan. Letak satu nama Abdullah dan satu nama lagi ialah unta. Jadi dia cabut kali pertama naik nama Abdullah, maka dia perlu sembelih 10 ekor unta. Cabut kedua, naik lagi nama Abdullah. Cabut ketiga, naik lagi. Sehinggalah 10 kali cabut, akhirnya barulah naik nama unta. Jadi akhirnya bilangan, kita kata sembelihan yang menjadi pertukaran daripada disembelih Abdullah tadi ialah sebanyak 100 ekor unta. Maka Nabi SAW, Nabi SAW, bila baginda telah menjadi Rasul, maka baginda telah menetapkan diat, denda bagi pembunuhan ialah sebanyak 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta tu nilailah zaman sekarang berapa ratus ribu. Ini adalah diat yang kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, hukumnya diambil daripada peristiwa sembelihan yang berlaku di zaman Abdullah tadi. Itulah ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu bagaimana Abdullah wafat dalam perjalanannya nak pergi ziarah saudara sebelah ibu kepada Abdullah, iaitulah di Yathrib, di Madinah. Sekarang ni nama Madinah, kalau dulu nama Yathrib. Dan itu juga kita tahu sejarah kehidupan Siti Aminah, mak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Aminah pergi ke kita kata pergi ke Yathrib, ziarah kubur ayah Nabi dan sebagainya. Jadi kisah Nabi ni kita boleh tahu bermula daripada baginda belum lahir lagi. Kita tahu berlakunya tahun gajah. Kita tahunya Nabi ketika kecil duduk di mana, siapa yang menyusukan baginda, berapa orang mak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membesar di kampung Halimatus Sa'diyah, bagaimana keadaan kehidupan di sana. Semuanya diceritakan secara detail. Zaman kanak-kanak, zaman remaja, bagaimana Nabi SAW ikut bapa saudaranya pergi berniaga di Syam dan sebagainya. Bagaimana Nabi SAW sebelum menjadi Rasul bawa barang dagangan milik Siti Khadijah radhiyallahu. Jadi nak cerita kepada kita, sirah Nabi ni adalah merupakan sirah yang tidak ada ghamid, tidak ada langsung kita kata apa, benda-benda yang tak jelas, benda-benda yang tak terang. Bahkan kalau tengok diri kita sendiri pun, kalau kita nak cerita start zaman kecil kita, mungkin mak ayah kita pun tak boleh nak cerita secara detail keadaan kita daripada kecil sampai dah kita besar. Mungkin kita masa kecil duduk dengan mak ayah kita, kemudian kita sambung belajar, dah duduk asrama dan sebagainya kan. Tapi sirah Nabi SAW adalah merupakan sirah orang yang paling istimewa, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapat mengenali Nabi SAW dengan begitu jelas dan terang. Kemudian fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana Rasul yang terdahulu. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa AS ketika zaman kanak-kanak, zaman remaja maupun sumber pencariannya sebelum kenabian. Kita tak tahu bagaimana kehidupan Nabi Musa AS. Allah hanya cerita ketika Nabi Musa dilahirkan. Bila lahir je, Allah Ta'ala perintah pada mak dia letak dalam tabut, kemudian lempak masuk dalam laut.
lalu diambil oleh keluarga Fir'aun. Akhirnya Allah Ta'ala hantar balik Nabi Musa kepada mak dia untuk disusukan. Mana kata sedikit sangat kisah Nabi Musa AS yang Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala cerita sebasikit ketika Nabi Musa lari ke Madian, berjumpa dengan Syuaib. Setengah ulama kata Syuaib yang disebut dalam kisah Nabi Musa ni bukan Nabi Allah Syuaib yang kita faham, tapi ianya adalah hamba Allah yang soleh yang bernama Syuaib juga. Ini khilaf ulama sama ada itu Nabi Syuaib ataupun seorang yang soleh yang bukan Nabi Syuaib. Jadi ini adalah khilaf di kalangan ulama. Jadi Nabi Musa berkahwin, kemudian balik ke Mesir dan sebagainya. Hanya sedikit saja kisah yang kita tahu berkaitan dengan kenabian Nabi Musa AS. Kita hanya mengetahui sedikit saja berkenaan dengan kehidupan baginda selepas kenabian. Ini tidak memberi gambaran sempurna berkenaan kepribadiannya kepada kita. Hal yang sama diperkatakan tentang Isa AS. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya, melainkan apa yang diceritakan oleh Injil hari ini. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal Yahudi dan berbincang dengan pendeta-pendetanya. Inilah satu-satunya kejadian yang disebut tentang zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya kita tidak mengetahui hal ihwal beliau selepas kenabian, melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit tentang cara hidupnya. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus yang tebal. Jadi dua contoh ni dibawa oleh Syekh Mustafa Sibai, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Isa. Bahkan kalau kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain pun memang tak jelas. Nabi Sulaiman AS, seorang yang boleh memerintah jin dan manusia. Mana raja yang hebat. Nabi Sulaiman adalah merupakan raja yang hebat. Dia mewarisi tahta kerajaan tu daripada ayahnya, iaitu Nabi Allah Daud AS. Di mana Nabi Daud AS, Allah menceritakan dalam Quran dia dapat mewarisi tahta kerajaan daripada Talut. Dan kisah ni tak banyak diceritakan. Hanya sedikit saja yang kita tahu tentang kisah para Nabi dan Rasul alaihissalam selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak sebut, bila kita sebut tentang Nabi Daud, kita sebut sikit kisah bagaimana Nabi Daud dapat menjadi seorang raja. Di mana dalam di zaman Bani Israel ditekan, ditindas, akhirnya mereka meminta kepada Nabi mereka supaya Allah SWT hantarkan seorang raja. Sebab dalam urusan agama mereka diuruskan oleh Nabi, tapi dalam urusan duniawi mereka diuruskan oleh raja. Ini beza Bani Israel. Mereka minta kepada Nabi mereka supaya Allah Ta'ala hantar seorang raja untuk mereka untuk menguruskan urusan dunia mereka. Jadi akhirnya Allah SWT wahyukan kepada Nabi mereka bahasanya Allah telah melantik Talut. Inna Allah ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah melantik Talut sebagai raja kamu. Jadi bila Allah SWT telah lantik Talut sebagai raja, maka Bani Israel ini tolak, tak setuju. Kerana Talut ni adalah seorang miskin, tukang besi. Seorang yang miskin. Dia nak seorang yang kaya. Bani Israel ni panggil dia nak seorang yang kaya supaya mereka dapat manfaatkan kekayaan yang ada kepada raja dan pemerintah mereka tu. Jadi akhirnya Nabi mereka mengatakan Allah SWT bagi tanda bahwasanya Talut ini adalah sebagai raja kamu dengan Allah Ta'ala datangkan tabus. Tabus ni adalah merupakan tung, ataupun kita kata keranda lah mudahnya, dalam bahasa Melayu kita keranda lah. Iaitulah tempat letak Nabi Allah Musa ketika dia kecil. Jadi dalam tabus tu ada tongkat Nabi Musa, ada rambut Nabi Musa, dan ada beberapa benda yang berkaitan dengan Nabi Musa AS. Di mana tabut ni adalah menjadi kita kata apa, benda yang dalam bahasa Arab dia panggil tabarruk, yang mereka jadikan sebagai benda yang mendatangkan keberkatan. Setiap kali peperangan mereka bawa tabus, maka mereka akan menang dalam peperangan tersebut. Sehinggalah tabut tu diperintah oleh Amalek, seorang raja yang hebat. Dia telah rampas tabut tu daripada Bani Israel, dan akhirnya Bani Israel hidup dalam keadaan susah, miskin, merana, berpuluh tahun mereka hidup. Jadi maka pun oleh kerana makan hidup dalam keadaan susah, maka minta supaya Allah Ta'ala hantar seorang raja.
Yang minta tu kata ulama, dalam bilangan mereka ni khilaf ulama. Ada ulama kata hampir 800,000 yang datang minta kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Allah Syam'un. Minta untuk supaya Allah Ta'ala hantar pada mereka seorang raja. Mereka minta bertemu dengan Nabi Allah Syam'un, supaya Allah Ta'ala hantar mereka seorang raja. Yang datang berjumpa tu kata ulama, ada yang mengatakan 800,000, ada yang mengatakan 80,000. Ini khilaf bilangan di kalangan ulama berkaitan dengan bilangan mereka yang datang bertemu dengan Nabi Allah Syam'un. Jadi bila Allah Ta'ala lantik Talut sebagai raja mereka, maka yang betul-betul akur kepada pemerintahan Talut ni hanya 6,000 orang sahaja. Kita bayang daripada 800,000 tadi hanya tinggal 6,000 orang je. Ataupun kalau kita ambil ulama yang mengatakan bilangan mereka ialah 80,000, yang betul-betul menerima Talut sebagai raja hanya 6,000 orang saja. Akhirnya Talut memimpin mereka ni, mengetuai bala tentera ni untuk berperang dengan Jalut. Dalam perjalanan, Talut telah menyebut, dalam kisah ni Allah telah sebut dalam Quran, innallaha mubtalikum binahar, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala uji kamu ni dengan sebatang anak sungai. Faman syariba minhum falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang minum, maka dia tidak akan mampu lagi untuk bersama dengan aku. Siapa yang tak minum, maka dia boleh akan terus bersama dengan aku. Allah Ta'ala uji mereka ni dahaga. Berapa minggu mereka kekurangan air, dapat minum sikit je. Berapa minggu mereka tak mandi. Akhirnya Allah Ta'ala uji mereka dengan sebatang sungai. Bila jumpa sungai, pakat terjun mereka masuk dalam sungai. Mandi, minum. Sedangkan Nabi mereka telah berkata, kamu boleh minum sikit je daripada air sungai ni, tapi ramai yang terjun. Akhirnya yang berjaya melintasi sungai tersebut, kata Nabi SAW, bilangan mereka hanya 313 orang sahaja. Kita bayar daripada 800,000 ataupun 80,000 tinggal 6,000. Daripada 6,000 tadi hanya tinggal 313 orang sahaja. Dan hadis ni ditanya oleh seorang sahabat pada Nabi SAW, kam adaduhum ya Rasulullah, berapakah bilangan Bani Israel yang berjaya melintasi sungai tersebut? Lalu Nabi SAW kata, adaduhum ka'adadina yawma badrin atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah kata bilangan mereka seperti mana bilangan kita di hari peperangan Badar, iaitu telah 313 orang sahaja. Kita bayang, bilangan tentera 313 orang nak berhadapan dengan tentera Jalut yang hebat, disebut sebagai Amalek. Amalek ni badan sasa, tinggi, besar dan mempunyai kita tahu kelengkapan senjata yang hebat. Apabila mereka bertemu dengan Jalut, tiba-tiba timbul rasa takut dan gerun dalam hati mereka. Kita bayang tengok berapa kali mereka diuji oleh Allah. Ujian yang terakhir yang mereka hadapi ialah Allah Ta'ala campak dalam hati mereka rasa gerun dan takut kepada tentera Amalek. Lalu Talut kata, siapa-siapa yang berjaya membunuh Jalut, aku akan bagi separuh daripada kerajaanku kepada dia, dan aku akan kawinkan dia dengan anak perempuan aku. Ini ucapan Talut di dalam perimbunan tentera tadi. Dia kata siapa-siapa yang berjaya membunuh Jalut, maka aku akan bagi separuh kerajaan aku kepada dia, dan aku akan kawinkan dia dengan anak perempuanku. Tiba-tiba di hujung kisah ni keluar Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa qatala Daudu Jalut. Dalam di akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut, tiba-tiba muncul nama Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi akhirnya Nabi Daud alaihi salam berjaya membunuh Jalut. Bila Nabi Daud berjaya bunuh Jalut, maka Talut tu tadi menunaikan janji dia, iaitu dia bagi separuh dari kerajaan dia kepada Nabi Allah Daud, dan dia kahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Allah Daud AS. Kemudian apabila Talut meninggal dunia, maka seluruh kerajaan tu menjadi milik Nabi Allah Daud AS. Dan anak perempuan Talut inilah lahirnya Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS, kalau kita baca dalam sirah, dalam tafsir, dia daripada kecil lagi dia menghadiri majlis-majlis yang dihadiri oleh ayah dia. Di mana apabila ada mesyuarat ke, ada apa ke, maka Nabi Sulaiman akan turut serta dalam majlis tersebut. Jadi ulama kata, kita ni, anak-anak kita ni kita kena bawa juga. Bila kita bersembang, bercakap sesama kawan kita,
kena bawa ke anak-anak kita supaya mereka dengar, mereka belajar. Kita ni kadang-kadang orang Melayu ni, kadang-kadang bila orang datang rumah kita, kita halau anak kita pergi dapur. Apa pergi dapur? Orang tua-tua nak sembang. Pergi dapur, orang tua-tua nak sembang. Apa jangan duk ganggu. Jadi akhirnya anak-anak tu tak belajar. Maka tak belajar daripada apa yang kita buat. Jadi Nabi Allah Sulaiman AS banyak dia belajar daripada majlis yang dihadiri. Ketika ayah dia sedang berbincang dan bermesyuarat dengan kita kata pembesar-pembesar negara lah. Dan kita tengok Nabi SAW sendiri pun, insyaAllah kita akan jumpa di masa akan datang. Abdul Muttalib bawa Nabi pergi ke Kaabah dengan tujuan kok Nabi nak pergi main dengan budak-budak lain. Tiba-tiba Nabi duduk bersama dalam majlis tersebut, perhati dan tengok bagaimana Abdul Muttalib, itulah tok Nabi ni, kita tahu berurusan dengan pembesar yang ada, bagaimana Abdul Muttalib dia menguruskan urusan yang ada di semenanjung tanah Arab tu. Jadi di situ Nabi belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara untuk menguruskan, kita kata pengurusan yang perlu di dalam masyarakat. Jadi mungkin kita lepas ni mungkin kita boleh pesan pada anak-anak kita, mungkin kita boleh bawa anak-anak kita dalam majlis-majlis, program-program yang kita kata yang agak boleh mendatangkan manfaat kepada mereka untuk survival mereka di masa akan datang. Jadi akhirnya bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman, bila wafatnya Nabi Allah Daud AS, maka kerajaan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman AS. Sebelum Nabi Sulaiman dapat menguasai sepenuhnya kerajaan tersebut, Allah uji Nabi Sulaiman dengan beberapa ujian. Dan Allah telah rakam benda ni dalam Al-Quran. Setelah dia diuji oleh Allah dan berjaya menghadapi ujian tersebut, barulah Nabi Sulaiman berdoa pada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepadaku kerajaan yang engkau tak bagi kepada orang yang selepas dariku. Mana hebat, dapat menguasai jin, dapat menguasai syaitan, dapat menguasai binatang-binatang, dapat menguasai angin dan sebagainya. Ini adalah kehebatan kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Jadi kisah Nabi Sulaiman ni kita hanya tahu sedikit saja. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Allah Nuh. Tak tahu secara detail kisah mereka. Berbeza dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebut oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebut secara detail kehidupan kepribadian Rasulullah atau Rasul kita, seperti nak makan, macam mana Rasulullah makan, Rasulullah duduk macam mana ketika makan. Jadi disebut secara detail. Saya tak bayang nak, Masya Allah. Rasulullah bangun, macam mana Rasulullah bangkit, macam mana Rasulullah duduk, macam mana pakaian Rasulullah, macam mana. Semuanya disebut secara detail. Kalau sahabat-sahabat muslimin-muslimat nak tahu kepribadian Nabi SAW secara detail, bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ada mengarang sebuah kitab yang bernama Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Itulah kepribadian Nabi SAW, dan dia cerita secara detail di dalam kitab tersebut. Nabi tidur macam mana, Nabi bangun daripada tidur macam mana, semualah secara detail disebut. Pakaian Nabi macam mana, rupa bentuk Nabi macam mana, gaya percakapan Nabi macam mana, interaksi dengan keluarga, ibadah Rasulullah macam mana. Kita tahu ibadah Nabi itu tak? Di antaranya ialah Siti Aisyah cerita, kana Rasulullah SAW yaqumul lail hatta yatafattara qadamah. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ibadah Nabi, bagaimana Nabi qiyamul lail sehingga melecup kaki Nabi. Sedangkan qiyamul lail ni benda yang kita kata, kalau kita qiyamul lail pun anak isteri kita bukan perasan pun. Mungkin sebahagian dari mereka tidur lagi, ataupun suami kita tidur lagi ketika kita qiyamul lail. Jadi bagaimana mereka nak menceritakan keadaan kita qiyamul lail. Tapi keadaan Nabi SAW diceritakan secara detail oleh isteri-isteri baginda, dan nak cerita kepada kita, inilah sirah Nabi SAW. Guna pergaulan baginda dengan para sahabatnya, diceritakan Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cerita bayang ni, Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar. Kalau kita tak pegang dah tangan orang-orang kan,
Tapi Nabi jumpa Sayyidina Umar pegang. Sayyidina Umar ni orang yang bengis, orang yang Masya Allah hebat. Suatu hari di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lalu di satu lorong di Madinah. Semua budak-budak lari. Semua budak-budak lari, melainkan seorang budak je tak lari. Iaitulah Abdullah bin Zubair. Bila Umar mendekati Abdullah bin Zubair, dia tanya, "Wahai Abdullah, semua budak-budak lari, awak tak lari?" Abdullah bin Zubair kata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jalan luas. Kalau Amirul Mukminin nak jalan, lalulah. Apa nak ni, jalan luas. Dan yang keduanya, saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Apa perlu saya nak lari?" Abdullah bin Zubair. Jadi Umar kata apa? Masya Allah, hebat budak ni. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair juga dipilih oleh Allah menjadi salah seorang sebagai Khalifatul Muslimin. Tapi zaman pemerintahan dia sekejap je. Dia dibunuh. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh pengkhianat. Ketika dia menjadi Khalifatul Muslimin. Ada beberapa orang sahabat yang menjadi Khalifatul Muslimin tapi dibunuh oleh pengkhianat. Ini benda yang berlaku pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu hari dia lalu di lorong-lorong Madinah, tiba-tiba bertemu dengan Nabi SAW. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Bila Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, terus terdetik dan timbul, terkeluar daripada mulut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Wahai Rasulullah, aku sayang dan kasih pada kamu. Lalu Nabi kata, "Min akthar min malika ya Umar." Kamu sayang dan kasih padaku melebihi sayang dan kasih kamu kepada harta kamu ke? Umar kata, "Ya, wahai Rasulullah." "Akthar min ahlika." Kamu sayang dan kasih padaku melebihi sayang dan kasih kamu kepada isteri kamu? Umar kata, "Ya, wahai Rasulullah." "Akthar min auladika." Lebih daripada anak-anak kamu? Umar kata, "Ya." Rasulullah sebut-sebut. Akhirnya Rasulullah tanya Sayyidina Umar, "Akthar min nafsika ya Umar?" Kamu sayang dan kasih padaku mengatasi sayang dan kasih kamu kepada diri kamu sendiri? Lalu Umar kata, "La ya Rasulullah." Lalu Nabi pun lepas tangan Sayyidina Umar. Dalam riwayat yang lain Nabi lepas sebelum tu lagi. Jadi hadis ni, kisah ni diceritakan oleh Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar. Selang beberapa langkah Sayyidina Umar berjalan, dia pun patah balik. Patah balik berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Umar kata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka akthar bin nafsi." Wa Rasulullah, aku sayang dan kasih kepada kamu ni mengatasi sayang dan kasihku kepada diriku sendiri. Baru Nabi kata, "Al-ana ya Umar, la yaktamilu imanu ahadukum." Nabi kata, sekarang baru sempurna iman kamu wahai Umar. Kerana tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia sayang dan kasih padaku mengatasi sayang dan kasih dia kepada anak-anak dia, isteri dia, harta benda dia dan sebagainya lah. Jadi ini adalah benda yang berlaku pada Sayyidina Umar. Lalu Abdullah bin Umar bila sampai di rumah, dia tanya ayah dia, "Ya abati, malladhi ghayyaraka?" Wahai ayahku, apakah yang telah mengubah pendirian kamu? Sedangkan sebelum ni kamu kata kamu sayang dan kasih pada harta kamu, kamu sayang dan kasih pada diri kamu, mengatasi sayang dan kasih kamu pada Nabi SAW, tiba-tiba boleh berubah. Apa yang menyebabkan kamu berubah? Kita kadang-kadang nak berubah bukan senang. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni boleh berubah sekelip mata. Cerita bayang dia. Hebatnya mereka. Lalu Sayyidina Umar kata, "Wahai anakku, ketika aku berjalan," dia kata, "aku berfikir. Ada dua benda yang aku tanya diriku. Yang pertamanya aku tanya diriku, siapa Umar kalau tak sabit Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa Umar kalau tak sabit Nabi SAW? Umar sebelum masuk Islam sembah berhala, makan benda-benda yang jijik, benda-benda yang tak baik, minum arak dan sebagainya. Dan soalan yang kedua yang aku tanya diriku ialah, di akhirat nanti siapa yang lebih aku harapkan? Siapa yang aku nak bergantung di akhirat nanti? Adakah aku nak bergantung dengan diriku atau nak bergantung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Jadi bila aku tanya dua soalan ni, kata Umar, maka ternyatalah bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah segala-galanya bagiku. Macam kita tanya diri kita, tanya diri kita, ada tak benda ni, perasaan ni dalam diri kita? Rasanya wallahu alam lah. Wallahu alam lah. Kita kadang-kadang mungkin Rasulullah ni masih belum lekat betul-betul dalam diri kita. Sayang dan kasih kita pada Rasul SAW ni mungkin masih belum lekat dalam diri kita. Maka insyaAllah mudah-mudahan dengan kita belajar sirah Nabi SAW sikit sebanyak, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Di akhirat itu kita akan
sebut, Ya Rasulullah, kami sayang dan kasih pada kamu Ya Rasulullah, ialah dengan kami mempelajari sirahmu Ya Rasulullah. Walaupun mungkin kita tak dapat mencapai kasih sayang kita pada Nabi SAW seperti mana kasih sayang para sahabat, tapi paling kurang kita ada tempiah-tempiah. Itulah dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW. Cerita bayang ya. Sekarang ni kita sedang belajar sirah Nabi dan kita sambil berselawat pada Nabi SAW, benda ni disampaikan kepada Rasul SAW. Cerita bayang ya, kalau sirah kita dibaca oleh orang, kita rasa macam mana? Orang buat satu majlis menceritakan kisah kepribadian kita, kita rasa macam mana? Masya Allah kan? Kita rasa seronok, kita rasa ni. Cerita bayang dia, Masya Allah. Bagaimana benda ni dirakam oleh para malaikat dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kali kita berselawat pada Nabi SAW dan selawat tu sampai kepada baginda SAW, maka ianya adalah merupakan benda yang mudah-mudahan menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok tadi bagaimana Nabi SAW bergaul dengan sahabat, bahkan pendetilan dalam riwayat sirah Nabi SAW hingga ke tahap mereka menyatakan kepada kita bilangan uban yang ada di kepala dan janggut baginda SAW. Masya Allah. Sampai sahabat-sahabat boleh cerita berapa banyak uban yang ada di kepala Nabi SAW. Berapa helai uban yang ada di janggut Nabi SAW diceritakan oleh sahabat. Masya Allah. Hebat. Nak cerita betapa detailnya maklumat berkaitan dengan kepribadian Nabi SAW. Kemudian yang ketiganya, keistimewaan sirah Nabi SAW ialah sirah Rasulullah SAW ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalahnya, namun ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan benda ni dalam Quran, di mana Allah Taala menceritakan kisah Nabi. Nabi kata, aku ni adalah manusia sama macam kamu. Cuma yang menjadi perbezaannya ialah aku mendapat wahyu. Sebab itulah dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, insya-Allah kita akan jumpa tapi tak tahu bila. Saya cerita je. Kan? Cerita je, tak apa kan. Dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika Sayyidina Umar rasa tak puas hati, antara sahabat yang rasa tak puas hati ialah Sayyidina Umar lah. Sebab perjanjian tu nampak macam berat sebelah. Nampak macam berat sebelah. Jadi akhirnya bila Sayyidina Umar komplain, bila tanya Rasulullah, Ya Rasulullah, alasna alal haq? Rasulullah, tidakkah kita ni berada di atas kebenaran? Rasulullah tanya, betul, kita ni adalah benar, betul. Alaisu alal batil? Tidakkah mereka tu, orang kafir tu, dalam keadaan batil? Tak betul? Rasulullah kata betul. Fabima dhul? Pasal apa kita nak hina di depan mereka? Sebab sahabat-sahabat ni kalau masa tu Rasulullah kata perang, mereka perang je. Tapi Rasulullah kata apa? Wahai Umar, aku ni Rasulullah, aku dapat wahyu. Rasulullah kata, aku ni Rasulullah, aku dapat wahyu. Maka sebab itulah aku ambil tindakan satu yang kamu tengok, sanggup padam Muhammad Rasulullah, sanggup padam Rasulullah tu, Muhammad bin Abdullah je tinggal. Pasal apa? Ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara benda yang membezakan Nabi SAW dengan orang lain ialah Nabi mendapat wahyu. Tapi di sudut kehidupan dia adalah seorang manusia biasa. Makan, minum, tidur, pergi ke pasar, berkahwin dan sebagainya. Sama macam manusia biasa. Cuma dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan. Berbeza dengan kisah yang kita dengar tentang Nabi Isa AS. Sehingga pengikut-pengikut Nabi Isa ni ada yang menganggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Kan? Ada yang menganggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan dan sebagainya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak ada seorang pun pengikut baginda kita ni di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang tokok tambah tentang sifat dan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada orang yang menganggap Nabi ni sebagai Tuhan. Dan sama ada sedikit maupun banyak apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-cerita yang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang perjalanan hidup Nabi Isa AS, penganut Buddha, tentang
Gautama Buddha. Buddha ni kalau kita baca dalam sejarah, saya dulu masa di Pakistan, di universiti dulu saya ambil perbandingan agama dan mazhab. Jadi dalam kitab tu menyebut Buddha ni adalah merupakan seorang nabi ya. Sebab nabi yang diutuskan oleh Allah ada seramai 313 orang nabi. Rasul. Nabi yang diutuskan oleh Allah ada 120,000 orang. Nabi yang diutuskan oleh Allah, kata ulama, bilangan mereka ialah 120,000 orang. Dan bilangan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah 313 orang. Maka sebagai ulama menganggap bahawasanya Buddha ni adalah nabi dan rasul. Buddha. Cuma penganut dia telah mengubah ajaran yang dibawa oleh Buddha, seperti mana mereka mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS, ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS dan nabi-nabi yang lain. Penyembah berhala tentang Tuhan sembahan mereka akan jelas kepada kita perbezaan yang nyata antara sirah baginda SAW dan sirah mereka. Lantaran perbezaan ini, ia memberi kesan jangka panjang kepada tingkah laku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. Dakwaan ketuhanan kepada Isa AS dan Buddha tadi menyebabkan mereka berdua tidak boleh menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatan. Pasal apa tak boleh jadi contoh? Sebab Tuhan. Macam mana orang nak mencontohi Tuhan? Kita manusia biasa memang tak mampu. Sebab itulah Allah Ta'ala tak hantar Nabi ni di kalangan malaikat. Malaikat tak makan, tak minum. Kita sat-sat makan, sat-sat minum, sat-sat makan, sat-sat minum. Barat ajak kita makan mestilah 5 kali sehari. Kita bayang dia. Barat ajak kita makan apa? Sarapan pagi, makan pagi, makan tengah hari, kemudian minum petang. Bukan takat minum, teribai dengan cucuk dengan apa lagi. Kemudian makan malam, kemudian siapa lagi? Ni diajak oleh barat. Kalau malaikat yang jadi, kita bayang, kalau malaikat yang jadi Nabi, pakai jenuh lah kita, tak kena marah je dengan malaikat. Kita ni sat-sat nak tidur, sat-sat nak pergi pasar, nak shopping, ada benda tu, maka sebab tu Allah Ta'ala hantar Nabi ni di kalangan manusia macam kita juga. Supaya apa? Supaya dapat menguruskan manusia ni. Kerana yang memahami manusia ialah manusia. Yang mengerti tentang kepribadian manusia ialah manusia. Maka sebab itulah Buddha, Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Tuhan tu tidak boleh dijadikan sebagai contoh. Sebab apa? Sebab bila Tuhan, macam mana nak jadikan sebagai contoh? Sebab Tuhan ni kita tahu sifat ketuhanan ni Masya Allah. Macam kita dah belajar sifat 20 kan. Kaunuhu sami'an, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala dengar tapak kaki semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gelemat. Allah boleh nampak, kaunuhu basiran, kerana Allah Ta'ala yang melihat. Allah boleh melihat, kata ulama, semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Ini sifat ketuhanan. Kita manusia boleh dapat sifat tu? Tak boleh. Sila elak dengan tengok dengan teropong pun tak pernah nampak apa kan. Mungkin sekarang ni ada teropong infrared dan sebagainya. Mungkin wallahu a'lam lah. Mungkin tak boleh nak nampak dengan jelas. Seperti mana sifat ketuhanan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah mereka ni tidak boleh dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana persekitarannya. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Ialah bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan yang baik di hari akhirat nanti. Maka sebab itulah saya ajak masyarakat kita, muda-mudi kita, mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Sebab sekarang ni masyarakat kita, dunia kita ni kehilangan contoh. Faqidul qudwah. Kehilangan contoh. Maka sebab itulah maka jadikan artis sebagai contoh. Mereka jadikan penyanyi sebagai contoh. Mereka jadikan pelakon sebagai contoh. Pasal apa? Pasal bagi mereka tak nampak siapa yang boleh dijadikan contoh.
Maka sebab tu Allah Ta'ala telah sebut bagi kita, umat Islam, contoh yang terbaik untuk kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa? Contoh dalam bab perniagaan, Nabi boleh bagi contoh yang terbaik. Contoh dalam bab rumah tangga, Nabi boleh bagi contoh yang terbaik. Contoh dalam bab balik. Mana semua benda yang diperlukan oleh manusia, Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Maka kita ajak muda-mudi kita, ajak remaja kita, mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Mari kita jadikan para ulama sebagai tempat untuk kita rujuk sekiranya ada kemusykilan atau ada benda-benda yang menjadi orang kata apa, kerumitan dalam kehidupan kita. Jangan kita jadikan artis-artis sebagai rujukan kita, pelakon-pelakon sebagai rujukan kita, kemudian pemain bola contohnya, kadang-kadang ada yang gila bola, pemain bola sebagai contoh dalam kehidupan dia, ataupun race mutu dan sebagainya, kan. Ni muda-mudi ni kan. Maka sebab itulah kita kena balik kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik kepada pengamalan Islam tu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan bila masyarakat kita balik kepada pengamalan Islam, jadikan Nabi SAW sebagai contoh, jadikan para salafus soleh, para ulama sebagai sandaran kita, di samping kita jadikan Al-Quran, sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka insyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung yang keempat di masa akan datang insyaAllah, berkaitan dengan keistimewaan sirah Nabi SAW. Sila, aku ada satu dua soalan yang boleh terkongsi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimana cara Rasulullah menegur sahabat beliau? Ya. Dia okey. Dah habis soalan lagi. Kadang-kadang kita nak menegur dia, kita personal, kita PM dia, kita tegur dia, kan. Tapi yang tak boleh terima lah, dia rasa dia betul apa yang dia cakap dalam, kan. Macam dekat FB pun macam tu lah, Ustaz. Menegur supaya dia tidak menjadi orang yang muflis nanti bila dia menaruh fitnah dan sebagainya. Ya. Dan kita pula takut pula, kita tegur orang, satu hari terjadi pada kita, itu yang kita takut. Na'udzubillah. Saya itu saja, Ustaz. Okey, terima kasih kepada muslimah yang bertanya. Dia tegur ni, Rasulullah SAW kadang-kadang dia tegur secara jelas, terang-terang, jangan buat, contohnya, kan. Dan kadang-kadang Nabi SAW sindir. Ada juga yang Nabi sindir. Sahabat-sahabat, ada seorang sahabat tu dia pakai cincin emas. Rasulullah ambil cincin emas tu, Rasulullah lempak buang. Ini mana kita tegur secara agak keras lah, kalau kita secara ni agak keras, kan. Dan ada yang Rasulullah sindir, contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu hari Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Abbas, Rasulullah kata, wahai Abdullah, kamu jangan jadi macam sipulan bin sipulan. Dulu dia qiyamul lail, sekarang dia tak qiyamul lail. Lalu Abdullah kata, sebenarnya Rasulullah tu nak tegur dia, nak perli dia, sebab dulu dia qiyamul lail, sekarang dia dah tak qiyamul lail. Jadi dua keadaan ni, dan di sana ada juga Rasulullah SAW hantar orang lain yang memberi nasihat. Jadi kita kadang-kadang dalam kehidupan ni, masyarakat kita ni dia kena letak dalam diri dia rasa syukur, rasa terima kasih bila orang tegur kita, bila orang bagi nasihat pada kita. Ini perlu ada dalam diri kita. Sebab zaman sekarang ni berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu mak ayah hantar anak pergi sekolah, hantar anak pergi mengaji, guru-guru buatlah letam nama pun, nak rotan kan apa, tak ada masalah, kan. Dan di kampung kita dulu, siapa-siapa pun boleh bagi nasihat kat kita, siapa-siapa pun boleh tegur kita. Maka sebab itulah masyarakat kita ketika itu alhamdulillah jadi bagus. Tapi zaman sekarang kadang-kadang bila kita tegur, mak ayah pula main serang kita. Ini adalah di antara benda yang kadang-kadang agak lari sedikit daripada apa yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Maka sebab itulah mak ayah kena rasa bersyukur, kena rasa terima kasih kerana ada orang tegur anak dia, kan. Kerana bila orang tegur tu tanda kata orang sayang dan kasih kepada anak kita. Kemudian yang keduanya, kita jangan risau bila kita tegur orang, esok kok kita buat pula. Jangan kita risau benda tu, sebab benda tu tak tentu lagi berlaku tak berlaku.
Yang Rasulullah larangnya ialah kita kutuk. Tegur tak apa. Yang Rasulullah larang ialah kita kutuk. Bila kita kutuk orang tu, dengan sebab maksiat yang dia buat, kita kutuk dia, kita hina dia, maka Nabi kata Allah akan uji dia dengan perbuatan tersebut suatu hari nanti. Sekarang ni kita bukan nak kutuk, kita nak tegur, nak bagi nasihat. Kita nak tegur dan kita nak bagi nasihat. Mudah-mudahan dengan kita tegur dan nasihat tu, dia boleh berubah. Maka sebab itulah kalau sekiranya kita nasihat sekali, dua kali dia tak berubah, maka kita minta orang lain pula. Jangan kita teruskan. Sebab takut-takut kalau kita teruskan nanti akan mendatangkan efek yang tak baik hubungan kita dengan orang yang ditegur tu. Maka sebab itulah kita tengok di dalam Islam pun dia ada adab kita menegur, ataupun disebut sebagai adab amar ma'ruf nahi munkar. Ulama mengarang sebuah kitab yang bertajuk adab amar ma'ruf nahi munkar. Di sana ada kita ada adab yang perlu kita raikan dalam kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar tu. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain yang boleh terkongsi, silakan. Ada soalan daripada rakan sahabat semua? Kita buka lagi. Ada dalam Tak clear Kak Huda? ada soalan dalam chat box tu. Oh ya, okey, jap tengok jap. Okey, soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Kadang-kadang kita lihat kemungkaran tapi tak ada kekuatan nak menegur kerana kita merasakan kita pun tak sebaik mana. Rasa tak layak untuk menegur. Dia sebenarnya kita tak berani nak tegur satu benda yang lain. Rasa tak layak nak menegur sebab kita tak baik, itu satu benda yang lain. Jangan kita campur aduk benda tu. Mana oleh kerana kita tak mampu nak tegur, okey, kita tegur dengan hati kan. Faman lam yastati fa biqalbi. Siapa yang tak mampu nak tegur dengan tangan, tak mampu nak tegur dengan lidah, maka Nabi kata kamu boleh tegur dengan hati kamu, dengan rasa tak suka kepada perbuatan yang tak baik tadi. Jangan kita dok rasa oleh kerana aku pun tak apa nak baik, macam mana aku nak tegur dia. Itu tak boleh. Sebab dalam Islam, walaupun kamu seorang pencuri, kamu kena tegur apabila pencuri nak mencuri. Sampai terang tu. Walaupun seseorang tu dia nak minum arak, tapi ada kawan dia nak minum arak, dia kena tegur, kena larang, tak boleh minum ni, salah. Walaupun kita tahu kalau kita tegur, orang akan kata hang pun sama je. Itu lain. Ulama kata bukan kita dah, orang lah na'udzubillah. Seseorang yang minum arak, dia telah melakukan satu kesalahan. Tapi bila dia tak tegur orang lain meminum arak, maka itu satu kesalahan yang lain. Mana dua kesalahan yang dia telah buat dalam satu masa. Maka sebab itulah, walaupun seseorang tu melakukan kesalahan, tapi bila dia tengok orang lain buat kesalahan, maka dia kena tegur. Supaya apa? Supaya dia tidak dikirakan bersalah kerana tidak menegur atau tidak mencegah maksiat ataupun tidak mencegah kesalahan tadi. Jangan kita dok rasa oleh kerana kita pun tak buat baik, jadi tak payah tegur lah. Bukan macam tu. Mana kita kena anggap kata mungkin kita ni iman kita masih lemah, maka kita pun tak suka. Kita tak suka dengan hati kita. Bukan kerana kita berasa macam kita tak buat baik. Kalau nak kata baik, tak ada orang yang anggap dia tu baik kan. Semua orang anggap dia tu masih belum baik lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi ke? Boleh, okey, boleh tak sambil dengar kuliah, sambil habiskan amalan zikir harian? Dia soalan soalan. Sambil dengar kuliah, sambil habiskan zikir amalan zikir harian. Boleh je kalau kita boleh bagi tumpuan, okey je, tak ada masalah. Kita sambil berzikir, sambil kita dengar kuliah, sebenarnya tak okey je. Cuma ulama kata amalan yang paling afdal ialah kita menghadiri majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni sebentar menyamai dia berzikir dan beribadah sampai setengah mengatakan sampai 100 tahun dan sebagainya kan. Nak cerita besarnya kita berada dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu juga ada merupakan majlis zikir. Tapi kalau sekiranya di sana ada zikir-zikir khusus
Contoh kita kata hari Jumaat ni, contoh kan, kita target nak selawat sebanyak 2000 contohnya. Tapi masih berbaki lagi kan. Kalau kita tak baca, mungkin kita tak dapat target kita 2000 tu. Maka sambil-sambil dengar kuliah pun kita berselawat lah pada Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan ianya akan mendatangkan ganjaran yang berganda untuk kita lah insyaAllah. Wallahualam. Sila, ada soalan lain yang boleh kita kongsi? Silakan. Kita buka lagi. Sekiranya ada soalan daripada sahabat. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maknanya zikir dengan majlis ilmu tu mana aulanya majlis ilmu lah Ustaz? Ya, betul. Aulanya majlis ilmu, tapi sekiranya di sana ada zikir-zikir yang kita kalau tak buat mungkin takut ketinggalan, mana terlepas masa. Contohnya selawat, contoh kan, selawat selalu hari Jumaat kita telah tetapkan mesti kita nak habiskan sebanyak 2000 contohnya kan. Tapi kalau kita tak buat sekarang, takut-takut tak dan habis 2000 tu. Maka sambil-sambil kita dengar majlis ilmu, sambil-sambil berselawat lah, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita lah insya-Allah. Maknanya kalau kita tak ada zikir-zikir yang khas apa semua, kita tak boleh. Bagi tumpuan kepada majlis ilmu itu lebih afdal. Bukan kata tak boleh, tak boleh, tapi afdalnya ialah dengan kita bagi tumpuan kepada majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni memang dia punya ni Allah Ta'ala gandakan dia punya ganjaran. Sebab dalam majlis ilmu dia ada selawat Nabi, dalam majlis ilmu ada qala Allah, qala Rasul, ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada kata-kata ulama. Maka sebab itulah di situ dia ada kelebihan yang berganda. Sila, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan pasal adik-beradik saya ni. Ya, Saya ya. ada adik botol, dia ada belah kucing. Kucing dalam 30 ekor. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu saya ada negur dia. Sebab rumah tu berbau kan. Saya tegur ada bau busuk kan. Sejak daripada tu dia nak bercakap dengan saya. Macam mana Ustaz? Dia tak apalah, nanti cari dia cara lain. Sekarang ni kita tegur dia sebab rumah busuk kan. Nanti bawalah minyak wangi ke, hadiah kat dia. Bawalah satu beg kan makanan kucing bagi kat dia. Saya sebenarnya saya berikan pasir untuk dia. Tapi lepas pada tu setiap kali saya pergi rumah dia, saya sebab mak saya ada kat situ kan. Dia selalu melawat ibu saya, dia memang tak bercakap dengan saya. Dia macam buat hal dia dah kan. Tak apalah, insyaAllah kita anggap mungkin dia sibuk kot. Dia benda tu kita kena doa lah yang terbaik insyaAllah. Saya pun doa supaya dia berhati kan. Biasalah dia kadang-kadang orang ni bila kita tegur dia akan terasa hati. Biasalah benda tu kan. Tapi lama-kelamaan insyaAllah dia akan berfikir kat tu. Mungkin apa yang kak aku tegur betul. Tapi dia, sebab kita ni kadang-kadang dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Kadang-kadang bila orang tegur tu syaitan terus pergi cucuk kita. Itu yang kita kadang-kadang tak terima kebenaran tu. Tapi lama-kelamaan insyaAllah bila dah berlalunya masa, insyaAllah iman dah mula bertambah, insyaAllah dia akan sedar tu insyaAllah. Yang penting kita terus berdoa insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Macam mana kalau anak dan menantu yang tidak boleh ditegur? Anak dan menantu tak boleh ditegur. Dia kalau kita tak boleh nak tegur, kita berdoa pada Allah je. Kita minta pada Allah supaya Allah telah buka pintu hati mereka. Jangan kita putus asa. Sebab Nabi SAW, antara benda yang Nabi ajak kita ialah tidak ada putus asa dalam berdakwah. Ini ditunjuk sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika musim haji pada tahun yang ke-10 daripada bi'atsat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan jumpa di masa akan datang. Nabi bertemu dengan 26 kabilah. Di tahun tu Nabi bertemu dengan 26 kabilah. Kita tahu membentangkan Islam, menyatakan Islam, tapi semua mereka menolak. Akhirnya Nabi bertemu dengan 6 orang pemuda. Yang di akhir-akhir dekat nak terbenam matahari dah. Nabi bertemu dengan 6 orang pemuda daripada Madinah ni. Nabi cerita tentang Islam, akhirnya mereka terima. Jadi nak cerita bahawasanya dalam berdakwah ni, dalam kita nak buat baik ni, jangan kita berputus asa.
doa berterusan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala akan bagi jalan suatu hari nanti insya-Allah. Ada soalan lagi? Ya. Kalau kita dah usaha tapi tak mampu ubah kemungkaran dengan tangan dan adakah kita masih berdosa? Kalau kita dah usaha, dah ikhtiar, maka ia je tidak menjadi kesalahan kita dah. Itu sebab sekurang-kurang mencegah kemungkaran ini dengan hati. Kita dah usaha, mungkin tadi dalam soalan kita dah usaha dengan tangan, dengan lidah dan sebagainya, tapi masih belum ubah. Maka kita serah pada Allah. Kita dah tak salah dah. Kita serah pada Allah. Ya Allah, takat ni je yang aku boleh buat, ya Allah. Lebih pada tu dah tak mampu dah. Jadi kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan terakhir ke? Kalau ada, kalau tidak, nak serah balik pada pengurusi majlis pada petang ni. Okey, tak ada kot. Jadi anda serah baliklah kepada pengurusi majlis pada petang ni. Silakan buat. Alhamdulillah.